sifat yang telah ditetapkan. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah petikan daripada suratul Furqan juzuk 18 pada ayat yang kedua melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat, takdir yang telah ditetapkan. Jadi melihat kepada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Dia menciptakan setiap sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepadanya takdir yang telah ditetapkan kepada makhluknya itu. Sebab itu penting tuan-tuan. Sebab itu pengarang ingin berbicara kepada kita. Lah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan takdir, takkan tuan-tuan segala-galanya kita menyalahkan takdir. Adakah itu maksudnya? Nanti kita akan lihat apa kata pengarang. Kata pengarang, wa huwal alimu bima sayakunu fi makhluqatihi fa amara al-qalama an yaktuba fil lawhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang akan berlaku kepada makhluk-makhluknya, dan dia mengarahkan qalam. Qalam adalah pena, pen yang menulis di lauh mahfuz. Ini sedia kita maklumi melihat kepada hadis yang pelbagai berbicara tentang qalam ataupun pen, pena yang diarahkan supaya menulis segala takdir hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada suratul Hajj pada ayat 70 juzuk yang ke-17 melalui firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Juga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengia dan menguatkan bahawasanya apa yang ada di langit dan juga di bumi itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Manakala semuanya itu sudah tertera dalam kitab yang sudah ditulis melihat kepada penulisan dan juga takdir yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Adapun ketetapan takdir ini, ianya adalah sesuatu yang cukup mudah bagi Allah. Jadi bila sebut takdir, ianya adalah satu ketetapan. Plus melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 23. Di sini kata pengarang, wala yahdutsu syai'un illa biqadratillahi wa masyiatih, dan sesuatu itu tidak akan berlaku melainkan ianya melihat kepada ketentuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Ayat 23 dan ayat 24 surah Al-Kahfi. Dan jangan sesekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali yakni dengan mengatakan insya-Allah. Tuan-tuan, pada kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, iaitu di antara tanda keimanan kita kepada takdir, jangan sesekali kita mengatakan sesuatu keesokan paginya aku akan melakukan sekian, aku akan mengatakan sekian, aku akan melakukan sekian, aku akan pergi sekian, melainkan kita mesti mengaitkan dengan insya-Allah. Insya-Allah, takdir, ketentuan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita tuan-tuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyarankan begitu? Supaya di sana kita berpegang bahawasanya terdapat takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita merancang, esok kita ingin menempuh perjalanan, pagi harinya kita start kereta, tak hidup. Maknanya sekarang itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat pada ayat tadi, hati kita akan menjadi tenang tuan-tuan. Kita akan tenang. Kenapa? Sebab kita berpegang ini adalah satu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti mengaitkan dengan insya-Allah. Tuan Haji, Haji Mat, esok datang rumah saya ada buat kenduri, insya-Allah saya akan datang. Ini melihat kepada agama, ini melihat kepada akidah, bukan melihat kepada adab kita tuan-tuan. Adab kita bila sebut insya-Allah tu makna tak edih. Haji Mat, minta datang rumah saya lah esok, insya-Allah. Kita dengan insya-Allah risau tuan-tuan. Sebab orang kita bila sebut insya-Allah tak edih. Jangan. Jangan. Kita mesti berusaha memenuhi tuntutan dan jemputan
Dan waktu yang sama kita mesti mengaitkan dengan insya-Allah. Kita mesti meletakkan insya-Allah. Kenapa? Sekiranya berlaku sesuatu, kita dapat menerima itu adalah satu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Al-iman bil qadar. Kata pengarang, beriman dengan takdir. Qadar dan juga takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Wal iman bil qadari ruknun min arkanil imani kama bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadits Jibril biqaulihi alaihi salatu wassalam wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada takdir itu rukun di antara rukun-rukun iman, seperti mana ianya diperincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam melalui sabda baginda alaihi salatu wassalam, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir sama ada baik dan juga buruknya. Cerita apa ni tuan-tuan? Hadis Jibril adalah hadis yang terkenal. Kita pernah mendengar tentang hadis ini, iaitu hadis selaras melalui pengriwayatan yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ceritanya tak kala mereka berada di samping baginda alaihi salatu wassalam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang tidak dikenali, berpakaian putih, bahkan langsung tidak terdapat pada wajahnya itu kesan-kesan musafir. Biasanya orang musafir ni kita nampak berdebu muka dia, terutamanya perjalanan ditempuh melihat kepada padang pasir. Dalam hadis itu langsung tidak kelihatan seorang yang bermusafir, berdebu pun tak ada mukanya. Lalu dia mengajukan kepada Rasulullah tentang beberapa persoalan. Dia mengajukan tentang rukun iman, tentang iman, dia mengajukan tentang Islam, dan dia juga menyatakan tentang ihsan. Ini di antara soalan-soalan yang dikemukakan oleh beliau. Jadi di antara jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang rukun iman, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan hendaklah engkau beriman dengan takdir baik dan juga buruknya. Itu di antara ungkapan Rasulullah kepadanya, kepada lelaki tadi. Jadi lelaki itu pun beredar, selepas selesai dia mengajukan segala persoalan kepada Rasulullah, Rasulullah pun tanyalah kepada sahabat, korang tahu tak siapa dia? Jawab para sahabat, kami tak tahu, kami tak kenal siapa dia. Allah dan juga Rasul dia yang mengetahui. Lalu baginda alaihi salatu wasallam menyatakan itu adalah Jibril, yang mana ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini hadis Jibril yang terkenal, yang mana dia datang kepada Rasulullah di hadapan para sahabat dengan menyerupai seorang manusia. Dia mengajukan beberapa persoalan, dan hal ini dijawab oleh baginda alaihi salatu wasallam dalam hadis itu, di antaranya, dan hendaklah engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Tuan-tuan, biasanya untuk takdir yang baik kita mudah untuk menerima, dan sekiranya kita ditimpa sesuatu perkara yang buruk, itu adalah satu kesukaran kepada kita untuk menerimanya. Nanti kita akan bicarakan dalam perkara itu. Wala yastati'ul insanu an yuhita 'ilman bi asrarillahi subhanahu. Manusia tidak mampu, tuan-tuan, yang mana kita ini tidak mampu untuk melihat ilmu yang menyeliputi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang rahsia-rahsia yang ada pada Allah. Sebab itu adanya takdir. Sebab kita tidak ada ilmu melainkan ilmu yang ada pada Allah. Illa idza kana ilmuhu ka'ilmillah wa hadha amrun mustahil. Melainkan sekiranya ilmu itu, ilmu yang ada padanya seperti mana ilmu yang ada pada Allah, ini adalah perbuatan ataupun perkara yang mustahil. Apa ni tuan-tuan? Maknanya kata pengarang, jika tadi kita mengaitkan ilmu Allah itu adalah ilmu yang cukup luas, segala rahsia diketahui oleh Allah, melainkan sekiranya ilmu seseorang itu seperti mana ilmu yang ada pada Allah, adapun ini adalah sesuatu yang mustahil, katanya. Kemudian pengarang mendekatkan kepada kefahaman kita. Ala tara ila ma yaqumu bihi al-atibba wal khubara wal muhandisuna min a'malin la ya'rifu ghairuhum tamam al-hikmati minha illa man balagha fi 'ilmihi darajata 'ilmihim. Kata pengarang, tuan-tuan, melihat atas pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini. Kata pengarang, adakah kamu tidak melihat seperti mana apa yang dilakukan oleh para doktor, para pengkaji, para pencipta, melihat kepada hasil pekerjaan mereka. Jika kita lihat, ianya tidak diketahui kesempurnaan pengetahuan melainkan apa yang ada pada mereka. Kenapa?
sebab itu adalah ilmu mereka melihat kepada pengetahuan yang ada. Begitu juga kata pengarang, walau ra'a ahadul juhali mathalan tabiban yaftahu batna maridin wa yaqussul am'a'a lakana min ashaddin nasi i'tiradan. Kata pengarang, dan sekiranya tadi kita lihat orang yang pakar, kita tidak mempertikaikan kemampuan yang ada pada dia sebab kita jumpa dia. Kita sakit, kita tak sihat, kita jumpa doktor. Kenapa? Kita mempercayai ilmu yang ada padanya. Sekarang kata pengarang, dan sekiranya dilihat seorang lelaki yang jahil, sebagai contoh, yang mana ia juga berkecimpung di dalam bidang kedoktoran. Dia jahil tuan-tuan, dia menipu. Dia menipu tentang CJ sebagai contohnya, dia menipu sekiannya, dan ini diviralkan kepada kita sekitar 2 tahun lepas. Tentang apa yang berlaku tuan-tuan, ada yang begitu. Jadi dia jahil. Pada saat itu, jika dia membedah perut pesakit, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia akan mengeluarkan usus-usus. Kemudian apa yang berlaku? Jadi secara tidak langsung hasilnya bukan seperti mana apa yang tercetus daripada seorang yang pakar. Berbeza seorang yang pakar jika dibandingkan dengan seorang yang tidak mengetahui. Kemudian, wal mu'minu ya'rifu li rabbihil kamal al-a'la alladhi yaliqu bihi fatarahu mu'minan bi anna kulla 'amalin la yahduthu illa wa lahu hikmah. Kita lihat. Pengarang hafizahullah taala menyatakan kepada kita dan orang beriman. Jika tadi kita melihat tentang pengetahuan yang ada di sisi kita. Di sana ada orang yang mengerti dan di sana ada mereka yang tidak mengerti. Sekarang kata pengarang, dan seorang yang beriman, dia mengetahui yang mana Tuhannya itu mempunyai pengetahuan yang sempurna, bersesuaian dengan apa yang ada padanya itu. Maka dia melihat seorang yang beriman dengan amalan yang ada pada orang beriman itu, la yahduthu illa walahu hikmah, tidak akan berlaku melainkan padanya terdapat hikmah. Okey, sekarang kata pengarang, tuan-tuan perempuan dirahmati sekalian, orang beriman, kita diwajibkan beriman dengan takdir dan ketentuan daripada Allah. Manakala pandangan orang beriman, apabila ia melihat sesuatu, pasti ia akan mengaitkan itu adalah hikmah. Sesuatu yang berlaku tuan-tuan, sesuatu yang berlaku. Tak kiralah kita aksiden ke. Sebagai contoh, kita akan melihat daripada sudut pandangan hikmah. Oh, ada hikmah juga, ada sesuatu perkara yang berlaku kepada aku pagi ni. Sekurang-kurangnya aku boleh muhasabah. Sekurang-kurangnya aku boleh. Itu pandangan orang beriman. Dia akan melihat setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah hikmahnya. Berlaku kematian sanak saudara dia, ini mungkin hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daripada si mati itu menanggung sengsara dah 4 tahun. 4 tahun menanggung sengsaranya, tak sedar-sedar sebagai contohnya. Jadi hikmah juga Allah Subhanahu Wa Taala mematikannya. Jadi orang beriman, kita akan melihat daripada segi sudut hikmah. Wa idza ghabat anhu al-hikmatu al-ilahiyyah fi amri min al-umur arafa jahlahu amama 'ilmi Allah wa taraka al-i'tirad 'ala al-hakim. Dan sekiranya tuan-tuan, hilanglah hikmah yang ada pada dirinya daripada segi satu sudut atau satu urusan daripada urusan-urusan yang lain, pada saat itu ia akan terdedah dengan kejahilan. Tuan-tuan, bila tidak ada hikmah dalam diri dia, dia langsung tidak melihat kepada hikmah, dia akan berada dalam kejahilan. Kita lihat, ustaz, kami kurang jelas lah. Begini tuan, pengarang hafizahullah ta'ala sekarang menerapkan kepada kita nilai-nilai murni. Apabila berlaku sesuatu takdir, sama ada kita melihat daripada sudut hikmah ataupun kita diselubungi dengan kejahilan. Sudut hikmah, kita akan melihat ada kebaikan di situ. Sesuatu yang berlaku ada kebaikan. Ini adalah ujian daripada Allah. Ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada aku. Ini juga mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa aku. Manakala jika tidak ada hikmah dalam diri seorang manusia, seorang beriman itu, maka ia akan diselubungi dengan kejahilan. Kaki dia tersadung tadi tuan-tuan, dia datang solat. Apa yang akan berlaku? Asal kita apa yang berlaku? Dia akan menyalahkan pengurusi. Apa ni pengurusi? Tak boleh buat elok sikit ke? Benda simple je. Kita tengok tuan-tuan, benda simple je takkan tak boleh nak baiki, takkan tak boleh buat landai je. Ini kenapa nak buat benda-benda? Tersadang kaki dia tadi. Kenapa? Maaf tuan, sebenarnya tidak ada hikmah pada tuan.
Kenapa? Di sini pengarang menyatakan sebenarnya dirinya diselubungi dengan kejahilan hinggakan dia tidak boleh menerima itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang wa taraka li'tirad 'alal hakim, pada ketika itu tuan-tuan apa yang akan berlaku? Dia akan bertentangan dengan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Kemudian apakah hasil saat kita beriman dengan takdir, tuan-tuan? Apa yang kita dapat? Ustaz, apa yang kita dapat? Kita beriman dengan takdir. Kata pengarang, man amana anna Allah khalaqa kulla shay'in biqadarin tarahu harisan ala ma'rifati aqdaril khairi liyadfa'a biha aqdar syarri fahuwa yadfa'u qadar al-ju'i biqadar at-ta'ami wa qadar al-marad biqadar ad-dawa wa qadar al-faqri biqadar as-sa'i fi talab ar-rizq. Kata pengarang, siapa yang beriman sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu, bahkan perkara ini telah ditakdirkan. Tuan-tuan, kata pengarang, siapa yang beriman sesungguhnya Allah telah menciptakan sesuatu melalui takdir yang telah ditetapkan. Kamu akan melihatnya, kamu akan menyaksikannya. Seorang itu, dia seorang yang bersungguh-sungguh, seorang yang bersungguh-sungguh untuk melihat takdir-takdir yang baik, dan dia juga sedaya upaya untuk menolak takdir-takdir yang buruk. Apa ni? Kita baca dulu, tuan-tuan. Maka dia akan cuba menolak, tuan-tuan. Dia akan cuba menolak takdir kelaparan supaya dia mencari makanan. Dan dia juga akan cuba menolak takdir kesakitan dengan dia akan cuba mencari sebab-sebab jauh daripada kesakitan dengan ubat-ubat yang telah ditetapkan. Begitu juga dia juga akan menjauhkan takdir kefakiran dengan bersungguh-sungguh dia mencari rezeki. Apa ni Ustaz? Kami tak faham apa yang dibangkitkan oleh pengarang. Tuan-tuan, sekarang pengarang mengetengahkan kepada kita, mereka yang beriman kepada Allah, kamu akan melihatnya, kamu akan menyaksikannya. Dia adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh menetapkan takdir yang baik untuk dirinya. Bahkan kamu juga akan menyaksikan dia adalah seorang manusia yang cuba menjauhkan daripada takdir kelaparan dengan dia mencari rezeki, dengan dia cari makanan. Apa ni? Okey tuan-tuan, di sini pengarang mengatakan kepada kita, maksudnya orang yang beriman kepada takdir, kamu akan melihatnya dia adalah manusia yang bersungguh-sungguh mengelakkan dirinya daripada takdir yang tidak baik. Tuan Haji tak makan. Saya tanya Tuan Haji, kenapa Tuan Haji tak makan ni? Ustaz, ini takdir saya. Betul tak tuan-tuan? Betul ke tak? Itu jawapan dia. Kenapa Tuan Haji nampak kurus je sekarang Tuan Haji? Sebelum ni berisi nampaknya. Ustaz, ini takdir saya Ustaz. Kata pengarang, sebenarnya menunjukkan kepada kita seorang itu bukan seperti mana apa golongan yang terbaik tadi. Orang yang beriman kepada takdir, kamu akan menyaksikannya dia sedaya upaya untuk menjauhkan dirinya daripada kelaparan. Bukan dia meletakkan satu kesalahan itu, ialah dia lapar hari ni sebab itu takdir. Bukan, tuan. Salah tuan. Itu bukan cara dia. Caranya tuan, orang yang beriman dengan takdir, dia akan menjauhkan dirinya daripada kelaparan dengan dia mencari makanan. Maknanya Ustaz, pengarang meletakkan pendekatan kepada kita. Kami tak faham Ustaz, sebenarnya apa yang pengarang ingin mengetengahkan kepada kita sebenarnya? Tuan-tuan, jika kita lihat kaedah daripada pengarang, pandangan daripada pengarang, yang mana pengarang meletakkan kepada kita, mesti kita berusaha. Jangan kita meletakkan kesalahan, semuanya itu adalah takdir daripada Allah. Jangan kita meletakkan kesalahan, semua itu adalah takdir daripada Allah, melainkan kita mesti berusaha. Ini kita lihat falsafah daripada pengarang. Begitu juga kata pengarang, seorang yang beriman dengan takdir, dia tidak akan meletakkan kesakitan itu, melainkan dia akan cuba mengubati dengan ubat-ubatan. Begitu juga tuan-tuan, macam kita lah, macam kita, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji saya nampak petang-petang selalu jogging? Yalah Ustaz, takkanlah nak tunggu kita sakit Ustaz, mestilah kita jaga kesihatan daripada sekarang. Tuan Haji tak percaya ke Tuan Haji sakit itu takdir daripada Allah? Ustaz, bukan saya tak percaya Ustaz, sebenarnya itu adalah satu keimanan daripada saya. Ingat Ustaz, bukan maksud takdir kita hanya membiarkan diri kita berada dalam kesakitan. Kita mesti merawat dan mengubahnya. Ini di antara pandangan daripada pengarang tuan-tuan. Maknanya pengarang mendekatkan kepada kita tuan-tuan satu falsafah yang cukup baik,
bukan makna takdir kita membiarkan sahaja kehidupan kita begitu, melainkan kita mesti berusaha ke arah yang lebih baik. Kemudian kata pengarang, wa man amana biqadarillah subhanahu tarahu la ya'sa ala ma fatah. Dan begitu juga seorang yang beriman dengan takdir, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menyaksikannya, dia tidak akan kecewa dengan apa yang telah melaluinya. Betul tak tuan-tuan? Itu apa yang kita lihat. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh, kita nak masuk tender. Dan tender iftar Ramadan, kan sekarang dah buka dah tuan-tuan. Tender iftar Ramadan, kita nak masuk tender. Jadi kita masuk-masuk, walaupun kawan-kawan kita tuan-tuan, geng-geng surau kawan-kawan kita, tiba-tiba tender kita tak dapat kepada orang lain. Jika dia adalah orang beriman, kamu akan menyaksikannya, perkara ini tidak membingungkannya, tidak mendukacitakan dia dengan apa yang berlaku. Tak apalah, mungkin bukan rezeki aku. Itu sifat orang beriman. Kalau sifat orang tidak beriman tuan-tuan, dia akan menyalahkan, apa member sendiri pun tak dapat, aku ni lah geng surau. Contoh tuan-tuan, ini melihat kepada perbezaan orang beriman, dia tidak akan menyesali apa yang telah berlaku. Manakala itu sebaliknya jika mereka yang tidak beriman dengan takdir. Katanya, wala yusibuhu al-ya'su bisababi kathratil masaibi wala yaftakhiru aw yatakabbaru mahma utiya min khututin. Dan juga ianya tidak akan menimpa dirinya dengan kelembapan, dengan sebab banyaknya musibah-musibah yang menimpa dirinya. Kita nampak dia relax je. Tuan Haji, apa rahsia Tuan Haji? Tuan Haji bisnes jatuh jatuh banyak kali, pernah juga bankrupt. Apa rahsia Tuan Haji sebenarnya? Ustaz, kita kena beriman dengan takdir. Tuan-tuan, bila kita jumpa orang yang cukup berinspirasi tuan-tuan, kita akan melihat mereka ini golongan yang cukup beriman dengan takdir. Betul tuan-tuan? Kenapa Tuan Haji? Tuan Haji tak serik ke? Ustaz, ini adalah takdir Ustaz. Maknanya bila kita jatuh, kita kena berusaha kembali semula. Ini kata pengarang, bila kita jumpa orang begini tuan-tuan, menunjukkan bahawasanya dia dikurniakan keimanan dengan takdir dan juga qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaftakhir. Ingat, jangan sesekali dia menyombongkan diri, membesarkan dirinya. Hal ini melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada suratul Hadid pada ayat 22 dan ayat 23, petikan daripada juzuk 27. Melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 22 dan ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Maknanya perkara ini telah ditetapkan oleh Allah dahulunya lagi. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah agar kamu tidak bersedih hati. Kita lihat tuan-tuan, kenapa kita tidak bersedih sekiranya kita berpegang dengan takdir? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, apa yang hilang daripada kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kita lihat tuan-tuan, bersedih hati pun tak. Ingat, apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, jangan kita gembira sangat. Jangan kita gembira sangat. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi pada kedua-dua ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, iaitu setiap apa yang berlaku, ianya adalah ketetapan daripada Allah. Kenapa? Sekiranya kita beriman dengan takdir, ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati. Ya Ustaz, kita keluar-keluar tuan-tuan. Lepas ada sarapan pagi ni kan? Ada sarapan pagi ni? Ya, lepas sarapan nanti tuan-tuan. Lepas sarapan keluar-keluar, tengok slipper kita tak ada. Tengok slipper tak ada tuan-tuan. Apa yang kita rasa? Ustaz, ini adalah takdir Ustaz. Maknanya apa yang berlaku supaya kita tidak bersedih hati. Biasa tuan-tuan, bila kita datang masjid surau, slipper hilang, mungkin orang tersauk. Biasa. Biasa perkara ni tuan-tuan, dia tak nampak, biasa tersalah. Ini keadaan biasa yang berlaku. Jadi caranya,
rawatan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak bersedih hati. Ini adalah takdir daripada Allah. Saya dah letak eloklah tempat ni apa semua. Biar ajalah. Ini adalah takdir daripada Allah supaya kita tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Tak boleh ke kita gembira sangat apa yang Allah kurniakan kepada kita? Ya Tuan, maksud kegembiraan yang tidak boleh kita melampaui batas di sini, iaitu saat kita bergembira atas apa yang Allah kurniakan kepada kita, dalam waktu yang sama kita sombong dan membanggakan diri pada ayat tadi. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita gembira atas Allah kurniakan kepada kita segala-galanya tuan-tuan, dalam waktu yang sama kita sombong dan membanggakan diri. Kita jumpa orang susah tuan-tuan, betul, Allah kurniakan kepada kita, ini takdir Allah kepada kita. Tapi tuan-tuan bila jumpa orang susah, kau ni, kau kena keluar daripada pompong kemiskinan, kau usahalah sikit, kau tengok macam aku. Contohnya tuan-tuan, jangan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan yang baik kepada kita, sombong dan membanggakan diri ia tetap akhlak yang dicemuh di dalam agama. Kemudian kata pengarang, wa man amana biqadarillahi subhanahu wa qudratihi wa masyiatihi wa arafa ajzahu wa hajatahu ila khaliqihi tarahu sadiqan fi tawakkulihi ala rabbih ya'khudhu bil asbab allati qaddara Allahu aqdaraha wa yatlubu min rabbih al-'auna ala ma ajazahu minha yuraddidu fi yaqinin qawla Allah qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Suratul Qasas ayat 57, petikan daripada juzuk 20. Kata pengarang hafizahullah taala di sini, yang mana kata pengarang, dan siapa yang beriman dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan yang telah ditetapkan olehnya, dan dia mengerti pada saat itu atas ketidakkemampuannya. Tuan-tuan, kita dah usaha, dia ikhtiar tuan-tuan, anak kita sakit, akhirnya dia pergi juga, dan kita tahu kita tidak mampu, dan itu bukan dalam bidang kekuasaan kita. Dan kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha mengetahui atas setiap sesuatu, dan dialah adalah perancang kepada makhluknya. Tuan-tuan, pada saat itu kata pengarang, kamu akan melihatnya, si hamba Allah tadi, kamu akan melihatnya seorang yang cukup benar dan seorang yang cukup bertawakal kepada Tuhannya. Tuan-tuan, jika itu keadaan kita tuan-tuan, alhamdulillah. Dengan apa yang berlaku, kita berpegang ini adalah takdir daripada Allah, dan kita juga bertawakal. Kita melakukan sesuatu dan kita bertawakal kepada Allah. Begitu juga kata pengarang, ya'khudhu bil asbabil lati qaddarallahu aqdaraha, dan dia juga akan mengambil sebab-sebab, melihat kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ustaz, dia ambil sebab, maknanya tuan, dia berusaha. Selain dia bertawakal, dia juga mengambil sebab-sebab, bukan dia biar aja. Tuan Haji, katanya Tuan Haji ada kecil manis, betul ke? Ya Ustaz, saya berkucek je ada kecil manis. Jadi Tuan Haji macam mana? Ada ambil ubat ke tak? Ustaz, doktor nak bagi ubat, saya tak nak ubat. Saya tak nak. Yalah Ustaz, kita kena redha dan dengan takdir Allah ni Ustaz, ketentuan Allah. Kenapa Tuan Haji kata begitu? Ya Ustaz, nanti kalau kita ambil ubat sekarang, nampak macam kita tak redha dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan, salah tuan. Sebagai satu tanda kita redha dengan takdir dan juga ketentuan Allah, kita pasti mengambil sebabnya. Maknanya, usaha untuk berhadapan dengan penyakit itu mesti ada. Dalam itu yang sama, kata pengarang, dan dia mesti memohon kepada Tuhannya bantuan di atas perkara yang tidak mampu dia melakukannya. Selain itu tuan-tuan, dengan apa yang menimpa kita, ubat pun kena makan, doa kepada Allah pun mesti kita berdoa. Hal ini melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada suratul Qasas pada ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala, suratul Qasas ayat 56. Suratul Taubah ayat 51. Suratul Taubah ayat 51, petikan daripada juzuk yang ke-10 melalui firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, yakni Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami
dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakalnya, kalian pasti akan direzekikan seperti mana burung. Pagi harinya keluar daripada sarang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan perut yang penuh. Tuan-tuan, kenapa Rasulullah mengaitkan tentang burung? Kenapa Rasulullah mengaitkan tawakal? Pasti Allah akan merezekikan kalian seperti mana burung yang keluar daripada rumahnya, daripada sarangnya pada pagi hari dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Kenapa Rasulullah buat perumpamaan begitu? Tuan-tuan, menunjukkan kepada kita burung tadi juga dia keluar dan dia berusaha. Dia keluar, dia cari rezeki, perutnya kosong. Saat dia pulang dalam keadaan perut yang penuh. Apa makna? Maknanya sekarang tawakal itu bukan hanya sekadar tawakal semata-mata ungkapan, bahkan ianya mesti disertakan dengan kesungguhan daripada kita. Tuan-tuan, kita tak buh minyak tuan-tuan. Kata, "Ustaz tawakal je lah Ustaz, saya nak beli ipuh ni." Tuan Haji, biar betul Tuan Haji, minyak tak ada ni. Ustaz tawakal je. Ustaz tak percaya ke dengan tawakal? Ustaz, pagi tadi baru je Ustaz cerita tentang tawakal. Ustaz tak percaya ke? Tuan Haji, bukan kita tak percaya, bukan tidak beriman dengan tawakal, tak. Sebaliknya Tuan Haji, bertawakal kepada Allah itu mesti kita mengambil sebab-sebabnya. Tuan Haji kena buh minyak dulu, kemudian barulah Tuan Haji bertawakal kepada Allah. Tuan Haji kena servis kereta. Saya ni Ustaz nak balik Terengganu minggu depan. Itu Tuan Haji, yalah Ustaz, tayar botak, kereta pun tak servis. Jadi saya tawakal je lah Ustaz, balik buat tak tahu je lah. Tuan Haji, itu tak kena Tuan Haji. Kita kena servis kereta, tayar kena tukar. Kan Tuan Haji? Tayar kena tukar. Dan barulah kita bertawakal. Jadi sekarang kata pengarang, kita mesti mengambil dengan sebab-sebabnya. Kemudian, ini syubhah yang ingin kita bicarakan tuan-tuan. Syubhatani, dua syubhah yang timbul, dua permasalahan. Masalah yang pertama, iaitu sebahagian daripada orang yang jahil, dengan sebab kejahilan mereka, dengan sebab kesesatan mereka, dengan sebab mereka tidak mendirikan solat, dengan sebab mereka tidak berpuasa, dengan sebab mereka tidak melaksanakan ketaatan, mereka menisbahkan ini ada takdir daripada Allah. Puan, kenapa puan tidak menutup aurat? Ustaz, ini takdir. Ustaz tak percaya dengan takdir. Masalah yang kedua yang ditimbulkan oleh mereka, kata pengarang, iaitu melihat kepada perkara tadi. Saat dia melihat kepada solatnya, dia menetapkan bahawasanya perkara itu bukan perkara yang semestinya dilakukan. Sebaliknya dia mesti melihat kepada keinginan untuk dia melakukannya. Ini juga nanti akan dikaitkan oleh pengarang. Apa sebenarnya yang berlaku tuan-tuan? Okey, kita bicara terlebih dahulu tentang masalah yang pertama. Kata pengarang, yaz'umu ba'dul jahalati anna Allah huwa alladhi adallahum wa arghamahum ala adami salati was siyami wa sairi ta'at. Sebilangan orang jahil, sesungguhnya apabila mereka itu berada di dalam kejahilan, kesesatan, dan mereka juga melihat kepada ibadah-ibadah tertentu yang mereka tinggalkan, solat, puasa, dan juga ibadah-ibadah yang lain, ketaatan yang lain, yang mana muta'adzirina biqaulillah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga berhujah tuan-tuan. Mereka ni tuan-tuan, dengan mereka tidak mendirikan solat, dengan mereka tidak menutup aurat, mereka juga berhujah. Apa hujah mereka? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada surah Al-Qasas ayat 56, petikan daripada juzuk 20. Artinya, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan dia amat mengetahui mengenai golongan yang diberi hidayah. Okey tuan-tuan, kita kata dia, Tuan Haji, tuan, kenapa tuan tak solat? Orang solat Jumaat tuan tak datang. Jiran kita tuan-tuan, kita tegur dia, tuan, kenapa tuan tak datang? Orang solat tuan tak datang. Katanya ini adalah takdir. Ini adalah takdir.
Kita tanya pula anak dia, abang tak nak tegur ke ayah abang tak nak datang masjid? Solat Jumaat tak datang, macam mana ni? Dia pun kata kepada kita, Tuan Haji tak percaya ke Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, dan sebaliknya Allah lah yang memberi hidayah. Allah yang memberi hidayah. Walaupun dia ayah saya dia tak solat, kau tak percaya ke yang beri hidayah itu adalah Allah? Ini yang biasa kita dengar, tuan-tuan. Yang biasa kita dengar, maknya itu aurat cantik, anaknya terdedah aurat. Ustaz, hidayah ni milik Allah. Mudah dia cakap begitu, tuan-tuan. Macam mana? Betul ke tak? Kita menisbahkan segala-galanya hidayah itu milik Allah. Ustaz, hidayah milik Allah, Ustaz. Hidayah itu milik Allah. Macam mana ceritanya? Boleh tak kita meletakkan ketetapan itu segala-galanya ianya adalah ketetapan daripada Allah? Kata pengarang sekarang, sesungguhnya mereka yang mengulangi ungkapan ini, meletakkan segala-galanya, tuan-tuan, ini adalah hidayah kan milik Allah. Kita nak risau apa? Walaupun dia tak datang solat, Ustaz, hidayah ni adalah milik Allah, Ustaz. Betul ke tidak ungkapannya? Kata pengarang, sesungguhnya mereka yang mengulangi permasalahan di atas, mereka tidak mengetahui sesungguhnya pada hidayah itu terdapat dua bahagian. Hidayah ni, tuan-tuan, ada dua bahagian, dua jenis. Bahagian yang pertama adalah hidayatu irsyad, manakala bahagian yang kedua adalah hidayatu i'anah. Apa makna hidayatu irsyad? Irsyad artinya kita menunjukkan, hidayah saat kita menunjukkan sesuatu. Kata pengarang, bahagian pertama, adapun hidayah irsyad itu, terus saya terjemahkan, tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Adapun hidayah irsyad. Adapun hidayah irsyad yang pertama, fahiya kaman yadulluka 'ala at-tariqi alladhi yusiluka ila al-baiti alladhi turidu thumma yatrukuka fahuwa qad hadaka ila at-tariqi wa arsyadaka. Yang pertama, hidayah irsyad, iaitu seperti mana seorang yang menunjukkan kepada kamu jalan. Kita tanya dia, nak pergi 7E di sini di mana? Dia pun tunjuk kepada kita, tuan keluar nanti ambil jalan kanan, kemudian tuan nampak area rumah kedai, tuan akan lihat di situ terdapat 7E. Jadi sekarang kata pengarang, seperti mana seorang yang menunjukkan kepada kamu jalan, yang mana jalan itu untuk menyampaikan kepada kamu rumah yang diinginkan oleh kamu itu, kemudian dia meninggalkan kamu. Dia tunjuk, dia cerita kepada kamu, nanti pergi jalan kanan, ambil serik kanan, kemudian kiri, sampailah ke tempat tujuan. Tuan, itu dinamakan dengan hidayah irsyad. Hidayah irsyad, itu maknanya hidayah irsyad, maknanya kita menunjukkan kepada jalan. Wa Rasulullah yaqumuna bihadhihi alhidayati lilbashariyah. Adapun para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka melakukan hidayah ini. Mereka menunjukkan kepada kita cara jalan. Macam sekarang lah, dia orang tunjukkan kepada kita cara jalan. Okey tuan, kembali kepada sahabat kita tadi, yang mana kita tegur dia, maksudkan ayah dia tak pernah datang masjid tadi. Tuan, maaf, tuan pernah tak cakap kepada ayah tuan supaya datang masjid? Pernah cerita tak kepada dia supaya datang masjid untuk mendirikan solat Jumaat? Pernah tak cerita? Tak Ustaz, takkan dia tak tahu? Takkan dia tak tahu wajib? Sebagai contoh macam tadilah, anak kita tidak menutup aurat, contoh, kita tak mahu tegur pun dia. Ustaz, takkan dia tak tahu? Ustaz, pada kecil saya hantar dia sekolah agama pada kecil, takkan dia tak tahu menutup aurat wajib? Tuan, tak betul. Kita mesti menunjukkan kepadanya cara. Barulah kita meletakkan itu adalah takdir daripada Allah. Kita mesti tunjuk dulu. Kata pengarang, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka melakukan hidayah ini, hidayah irsyad ini. Mereka menunjukkan cara jalan. Fahum yurshidun nasa ila tariqil ladzi yusiluhum ilal jannah. Yang mana mereka itu menunjukkan kepada manusia jalan yang menyampaikan manusia kepada syurga. Hal ini bersesuaian melalui firman Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan ianya kepada baginda alaihi salatu wassalam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau menunjuk kepada jalan yang lurus. Ini maksudnya hidayah irsyad, tuan-tuan. Bukan hanya kita biar anak kita tak solat, sebagai contoh, ustaz dia ada besar panjang, boleh tak tuan-tuan gitu? Tak, ustaz, ini kita mesti menjerumus diri kita di kalangan mereka yang mesti menunjuk ke arah kebaikan. Hidayah irsyad.
Dia tidak akan mendapat hidayah, melainkan kita mesti menunjukkan kepada jalan. Amma hidayatul i'anah, bahagian kedua tadi. Boleh faham tak tuan-tuan? Hidayah irsyad macam mana? Hidayah irsyad kita mesti menunjukkan kepada dia, seperti mana apa yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun hidayatul i'anah yang kedua, famathaluha kamathali syakhsin karimin rahimin wadudin sa'altahu 'anil tariqi ila al-bait alladhi turidu فأرشدك إليه فطلبت منه العون فحملك على سيارته وأخذ بيدك إلى هدفك فهذه هداية إعانة وهذه لا تكون إلا لشخص قابل هداية الإرشاد وطلب العون. Tuan-tuan, kita lihat. Adapun hidayah i'anah, hidayah yang kedua, seperti mana seorang lelaki yang mulia, yang penyayang, yang lembut, saat kamu meminta kepadanya supaya ditunjukkan rumah. Tuan Haji, saya nak tanya jalan ke 7E mana? Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ditunjukkan kita, okey begini, Haji Mat, Haji, follow belakang kita saya. Faham tak tuan-tuan? Sebab dia ada kereta dah. Dia ada kereta, ditunjuk, so kita tunjukkan jalan. Okey, follow belakang kereta saya, nanti ikut saya. Kemana saya bagi signal, ikut saya, follow. Sampai ke tempat tujuan. Tuan-tuan, beza. Hidayah irsyad tadi, dia hanya menunjukkan, dia cerita. Adapun hidayatul i'anah, dia menunjukkan sehingga sampai ke tempat tujuan. Kata pengarang, adapun hidayah kategori yang kedua ini, semestinya dia mesti menerima terlebih dahulu hidayatul irsyad. Dia mesti menerima hidayah yang pertama. Apa makna ni Ustaz? Dia mesti menerima petunjuk yang pertama. Ya, kita lihat apa dahulu kata pengarang. Wa idza kana ar-rusulu yaqumuna bi hidayatil irsyad la yamlikuna hidayat at-tawfiq wal ma'unati li'anna Allah subhanahu la yu'tiha illa liman yasha'a. Okey, tuan-tuan, kita lihat semula tadi kata pengarang. Adapun kategori hidayah yang kedua tadi, hidayatul i'anah, ianya diperolehi melainkan mesti terlebih dahulu mendapat hidayah yang pertama. Mesti ada penunjuk, barulah dia akan mendapat hidayatul i'anah. Jadi Ustaz, kejap, hidayatul i'anah siapa ni Ustaz? Hidayatul i'anah ini juga dinamakan dengan hidayatul taufiq. Ianya adalah pemberian daripada Allah. Tuan-tuan, ianya adalah pemberian daripada Allah. Untuk mendapat hidayatul i'anah ataupun hidayatul taufiq ini, mesti dia mendapat hidayah irsyad dulu. Apa ni Ustaz, kami peninglah dengan Ustaz. Kalau macam ni, bila Ustaz nak berhenti? Okey, begini tuan-tuan, maksudnya sekarang, hidayatul irsyad yang pertama tadi kita jelas. Kita tanya kepada seseorang jalan untuk sesuatu ke tempat yang ingin kita tuju, lalu dia menyatakan sekian kepada kita. Itu hanya dimaksudkan dengan irsyad, dia hanya menunjukkan kepada kita. Sekarang kategori yang kedua, hidayatul i'anah, untuk kita mengecapinya, pastikan terlebih dahulu kita memperolehi hidayah irsyad. Kita inginkan seorang tadi tuan-tuan mendapat hidayatul i'anah, tuan mesti menunjukkan jalan. Tuan, dia tak akan kembali tuan-tuan. Tuan, dia tidak akan mendirikan solat Jumaat. Ayah tuan tadi tak akan mendirikan solat Jumaat, melainkan tuan kena cerita kepada dia terlebih dahulu. Adapun hidayah taufiq ini adalah milik Allah, barulah kita serah kepada Allah. Jadi sekarang kata pengarang, kita mesti ikut cara dia. Maknanya sekarang kita mesti tunjuk dulu, kita mesti ceritakan dahulu. Anak kita tadi tidak menutup aurat, kita mesti cerita akak wajib menutup aurat, akak kena menutup aurat, abang menutup aurat, mesti menutup aurat. Sebab sekarang tuan-tuan, maaf saya sebut trend orang lelaki sekarang, anak muda pakai seluar pendek. Dia kembali semula zaman 60-an dulu tuan-tuan. Kan, zaman tuan-tuan dulu muda-muda kan. Zaman dulu, zaman 60-an, 50-an, seluar pendek, budak-budak. Dia kembali semula zaman tu sekarang, anak muda pakai seluar pendek. Jadi kita kena tegur, abang jangan buat begini, berdosa abang mendahkan aurat. Kita kena cerita satu persatu tuan-tuan. Jangan kita hanya meletakkan hidayah taufik terus. Jangan kita letak hidayah taufik, semoga kita doa supaya Allah beri hidayah kepada dia. Doa setiap hari. Kita tak pernah pun cerita kepada dia. Kita tak pernah menunjuk kepada jalan kebaikan tuan-tuan. Jadi kata pengarang, semestinya terlebih dahulu memperolehi hidayah yang pertama tadi. Mesti cerita dulu, barulah kita meletakkan ketetapan hidayah taufik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah taufik tuan-tuan, kata pengarang tadi, ataupun hidayatul i'anah, bukan hanya menunjuk, bahkan kita membawanya. Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ke tempat
yang ditujui olehnya itu. Mesti melihat kepada hidayah irsyad yang pertama. Kemudian, tuan-tuan perempuan dirahmati sekalian, fahuwal adilul ladzi yahdi man qabila hidayatul irsyad bi ilai taufiq wal i'anah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keadilan daripada Allah untuk memberi hidayah, tuan-tuan. Kejap ustaz, kejap. Kalau itu ceritanya ustaz, macam pak saudara Rasulullah tu ustaz, pak saudara Rasulullah, Abu Talib, Rasulullah dah cerita semua, tapi ustaz dia tak dapat juga. Okey tuan, itu adalah ketetapan daripada Allah. Barulah kita meletakkan itu adalah takdir daripada Allah, yang mana kita telah menjalankan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dah jalankan. Dia tak terima, itu melihat kepada urusan dia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan perempuan dirahmati sekalian, insya-Allah ada pun syubhah yang berikutnya kita akan bicarakan nanti. Manakala di sini ada beberapa perkara tuan-tuan yang masih dalam perbicaraan kita, apapun insya-Allah kita akan sambung nanti pada perbicaraan pada pertemuan akan datang. Jadi mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, beberapa faedah yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita. Yang pertama, kita masuk berbicara tentang keimanan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Saat kita melihat dan kita percaya serta beriman, tuan-tuan, beriman dan juga percaya adalah perkara yang berbeza. Bila sebut iman, tuan-tuan, wajib kita percaya, dan bukan setiap benda yang kita percaya wajib kita beriman. Ini biasa kita ketengahkan kaedah. Apa ni ustaz? Setiap keimanan wajib kita percaya? Ya tuan-tuan, setiap keimanan. Sekarang kita beriman dengan takdir, wajib kita percaya. Bukan setiap kepercayaan itu keimanan. Maknanya bukan setiap benda yang kita percaya wajib kita beriman. Ini adalah perkara yang berbeza. Kemudian pengarang berbicara kepada kita, iaitu kepentingan ataupun hasil yang tercetus saat kita beriman dengan takdir. Hati kita akan berasa tenang. Tuan-tuan, berlaku kematian, tuan-tuan. Orang lain meratap, jiran kita tuan-tuan yang bukan Islam meratap. Tuan-tuan pernah tengok tak? Bukan Islam meratap. Oh tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok, supaya membezakan kita dengan mereka, supaya tuan-tuan kita akan berasa kita berada dalam petunjuk, supaya kita berasa beruntung kita berada dalam agama Islam, tuan-tuan. Meratap, pukul badan dia orang, kemudian dia orang menyebut tentang kebaikan-kebaikan. Kenapalah dia ni meninggal, sedangkan dia adalah suami yang baik, dia adalah semua. Tuan-tuan kena tengok, supaya kita merasakan diri kita berada dalam hidayah, tuan-tuan. Jadi di antara hasil saat kita beriman dengan takdir, iaitu hati kita akan berasa tenang dengan apa yang menimpa kita. Sedih, siapa tak sedih? Tapi hati kita akan berasa tenang dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berpegang dengan takdir. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil saat kita beriman dengan takdir, iaitu apa jua musibah yang menimpa kita, kita tidak akan cepat berputus asa. Tuan-tuan, bukan maksud kita beriman dengan takdir kita menyerahkan segala-galanya. Kita pergi cek sebagai contoh kolesterol, kita buat tak tahu je langsung kita tidak mengambil tindakan. Bukan itu. Sebaliknya kita mesti berusaha mengubati dan mencegah diri kita. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita juga, pengarang mengetengahkan kepada kita, tuan-tuan, iaitu sebelum kita menisbahkan segala-galanya itu adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah. Di sana kita perlu faham terdapat hidayah irsyad. Tuan, kenapa tuan macam ni tuan? Kita mesti menisbahkan kepada irsyad terlebih dahulu. Kita mesti menunjukkan jalan, kita mesti menceritakan, supaya perkara ini dapat kita bezakan. Sebenarnya hidayah juga ada kategori dan ada bahagiannya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apapun perkara ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Melihat, saya yakin ada banyak masalah di kalangan tuan-tuan perempuan. Ustaz, saya ada beberapa soalan Ustaz. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada perbicaraan akan datang, melihat kepada beberapa perkara yang diketengahkan oleh pengarang. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, beberapa pencerahan yang dapat kita ambil hasil daripada apa yang diketengahkan oleh pengarang. Dia akan kembali menguatkan keimanan kita, tuan-tuan. Ialah iman kita ada kalanya pasang dan ada kalanya surut. Jadi sekurang-kurangnya dengan perkara yang dibangkitkan semula oleh pengarang tentang keimanan dengan takdir, ianya akan kembali menguatkan keimanan kita dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam, saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kerja saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, puan-puan, saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, insya